Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia kepada Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang adil lagi bijaksana, saudari penjaga masa yang setia dengan waktunya, pencara bahasa Melayu dan rakan-rakan seperjuangan. Sebelum saya melangkah lebih jauh dalam menyampaikan pidato saya hari ini, izin diminta untuk saya mendefinisikan tajuk saya yang cukup mudah difahami dan cukup hangat dibincangkan, iaitu bersatu teguh, bercerai roboh. Menurut Kamus Elektronik Wikipedia, bersatu telah membawa maksud perpaduan di antara beberapa unsur bercampur menjadi satu. Teguh bermaksud sesuatu yang kuat dan tidak berganjak akan sekiranya menghadapi halangan. Bercerai pula membawa erti tidak bersama yang mana ia dipisahkan oleh satu halangan. Manakala roboh pula membawa maksud hancur atau musnah atau runtuh. Dan secara umumnya, bersatu teguh, bercerai roboh membawa maksud selagi kita bersama-sama, kita akan terus berdiri teguh, dan jika kita berpecah, akan mudah segala unsur yang tidak diingini mengganggu kita. Hadirin aspirasi negara, saya berbesar hati untuk meneruskan ujar pertama saya di bawah lembaga kata modal insan. Menurut Perdana Menteri kelima, Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, dalam perbentangan deras dasar pembangunan modal insan negara, sesebuah masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menjayakannya dengan memberi tumpuan kepada bidang pendidikan untuk membentuk seorang modal insan. Dengan mengaitkannya peribahasa yang saya usulkan hari ini, saya dapat melihat usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menjayakan misi perpaduan nasional di mana ia mengutamakan pembangunan masyarakat yang mempunyai perspektif dan progresif yang lebih jauh dan lebih efektif untuk melahirkan generasi minda kelas pertama. Hal ini jelas menunjukkan bahawa dengan adanya sikap bersatu teguh, masyarakat dunia mampu melihat negara kita dengan lebih perspektif, yang lebih jauh dan progresif dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan efektif. Ia dilihat mampu membuka minda masyarakat global untuk lebih terbuka dan lebih memahami dari aspek politik, sosial, negara dan lain-lain lagi. Hadirin satu Malaysia, hujah yang kedua di bawah membayung kata kunci perpaduan akan menjelaskan lagi usul saya pada hari ini. Perpaduan adalah salah satu faktor penting untuk bersatu. Kita dapat lihat usaha kerajaan kita pada hari ini yang mengetengahkan konsep satu Malaysia yang mana ia dilihat teramat bertepatan dengan bersatu teguh. Dengan penerapan nilai-nilai dunia yang ada di antara kaum, memberikan masyarakat kita tidak mudah untuk ditindas. Ia telah bermula sekian lama dan ia dibuktikan apabila Jabatan Kuasa Hubungan Antar Kaum ditubuhkan pada tahun 1949 untuk mencapai perpaduan kaum. Dengan adanya perpaduan kaum, negara kita menjadi lebih teguh di bawah penilaian pelbagai kaum yang membetulkan segala kekurangan yang timbul dalam membentuk negara yang utuh. Pada waktu itu, negara kita telah setapak menuju ke proses kemerdekaan. Hal inilah yang dimaksudkan bersatu teguh, bercerai roboh, yang mana negara penjajah mudah bimbang dengan perpaduan yang ada di tanah Melayu pada ketika itu untuk menuntut kemerdekaan. Hadirin pencerian negara, saya akan meneruskan ujar terakhir saya yang datang bertandang di atas kata kunci tamadun. Menurut pandangan sarjana Islam Syed Naqib Al-Arkas, tamadun adalah pencapaian tahap tata susila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur. Kesemua ini lahir daripada masyarakat yang bersatu padu, kerana bersatu teguh mampu mencipta persekitaran yang kondusif dan gaya hidup yang lebih sistematik. Hal ini menyebabkan budaya mudah dibentuk dan melahirkan generasi yang berbudaya selaras dengan kata-kata Syed Naqib Al-Arkas. Dengan bersatu padu, negara kita mampu mencipta sejarah tamadun sendiri. Hal ini dapat dibuktikan apabila rakyat Terengganu bersatu padu untuk memajukan
memajukan negeri mereka dengan menggunakan moto mencipta tamadun baharu. Dan kita dapat melihat hasilnya dengan terbinanya sebuah stadium yang bernama Sultan Nizam Zainal Abidin yang mendapat penganugerahan stadium tercanggih di pantai timur. Selain itu, negeri tersebut telah mencipta taman-taman Islam yang di dalamnya terdapat masjid Kristen dan pelbagai area dan replika masjid terkenal di dunia. Maka masyarakat hari ini kita tidak dapat memandang enteng tentang bersatu padu sebelum kita roboh dipihak oleh masyarakat lain. Bersatu teguh dan bercerai rubuh merupakan langkah yang pertama yang diperlukan dalam memajukan negara seterusnya mencapai misi nasional untuk melihat negara kita menjadi negara maju. Disitulah terletaknya tunjang pembangunan negara kita yang kita cintai. Disebabkan itulah kita perlu bersatu padu untuk mengelak negara kita berpecah belah dalam menuju misi nasional. Sehubungan itu, saya berharap agar masyarakat kita kini mengubah keupayaan masing-masing untuk menjadi sesebuah masyarakat yang bersatu padu, di mana ia selaras dengan konsep satu Malaysia yang digunakan kini. Telajak perahu boleh berundur, telajak kata minta maaf. Saya berharap agar pidato saya hari ini dapat memberi satu aspirasi baharu kepada masyarakat kita. Sekian, terima kasih.